Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi kita dalam rancangan 10 minit bersama Asia dan Hisam. Hari ini dah episod yang ke-28. Bersama dengan saya, Puan Syarina daripada SPA Department Asia dan Hisam. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan selamat. Memandangkan sekarang ni kes COVID-19 dah makin tinggi. So, maaf. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik berkaitan dengan Perintah Pengecualian Cukai Harta Tanah 2020. Apa itu Cukai Keuntungan Harta Tanah ataupun biasanya kita akan panggil CKHT, iaitu ialah cukai yang dikenakan atas keuntungan bersih yang diperoleh daripada penjualan harta tanah, di mana cukai itu akan dikenakan kepada penjual harta tanah tersebutlah. Perintah Pengecualian Cukai Keuntungan Harta Tanah 2020 ni telah mula dikuatkuasakan pada 1 Jun 2020 yang lalu. Berikutan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia ni, pihak kerajaan telah mengeluarkan satu Perintah Pengecualian Cukai Keuntungan Harta Tanah bagi menggalakkan para pemilik harta tanah di Malaysia ni untuk melupuskan atau menjual harta mereka bagi mengelakkan dikenakan cukai. Ni sebabnya sebelum ni mana-mana individu yang ingin menjual harta tanah mereka akan dikenakan cukai. So setiap orang tu dia hanya layak mendapat pengecualian cukai harta tanah sekali sahaja seumur hidup. So sekarang ni semua orang layak dapat pengecualian cukai keuntungan harta tanah ni. So sekarang ni maksudnya adalah masa yang terbaik ataupun masa yang tepat lah untuk semua orang menjual harta mereka. Waalaikumsalam Puan Atika. Macam mana kita nak dapatkan pengecualian cukai keuntungan harta tanah ni? Dia mestilah ada syarat-syarat ataupun kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi. Yang pertama, syarat dia mestilah harta kediaman, iaitu sebuah rumah, unit kondominium, pangsapuri, rumah pangsa, ataupun sekarang ni kita ada SOHO, iaitu small office, home office. Mestilah rumah kediaman tersebut mestilah berada di Malaysia dan juga dimiliki oleh seseorang individu sama ada secara bersama ataupun tunggal, dan mestilah digunakan sebagai rumah kediaman. Maksudnya rumah yang kita diami itulah, kalau katakan tanah kosong ataupun tanah komersial macam kedai, rumah kedai, dia tak layak nak dapatkan pengecualian cukai keuntungan harta tanah ni. Dan juga mana-mana individu yang ingin mendapatkan pengecualian cukai ni, dia mestilah seorang warga negara Malaysia. Syarat yang seterusnya, setiap orang pelupus ataupun penjual dia hanya layak mendapat pengecualian cukai keuntungan harta tanah ni untuk 3 buah unit harta kediaman sahaja. Katakanlah dia ada banyak rumah, dia ada 5 buah rumah yang dia nak jual, hanya 3 buah rumah sahaja yang dia boleh dapatkan pengecualian cukai keuntungan harta tanah ni. Yang selebihnya tu, yang lagi 2 unit rumah tu dia akan dikenakan cukai lah. Seterusnya harta kediaman yang hendak dilupuskan tu mestilah tidak diperoleh dalam tempoh 1 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2021, iaitu dalam tempoh yang kita dah dikecualikan cukai sekarang ni lah.
So katakan rumah tu dia peroleh, dia beli dalam tempoh 1 Jun 2020 yang lalu, tiba-tiba tahun ni 1 Jun 2021 dia nak jual balik rumah yang dia dah beli tahun lepas tu, sebenarnya dia tak layak nak dapatkan pengecualian cukai tu sebabnya rumah tu dia peroleh dalam tempoh yang kita dikecualikan cukai sekarang ni. Dan juga syaratnya yang seterusnya, mestilah rumah tersebut bukan dengan cara pemindahmilikan antara suami dan isteri. Contohnya rumah tersebut dia peroleh dengan cara husband dia jual kepada wife dia ataupun sebaliknya. Dan juga syarat yang seterusnya, rumah tersebut bukanlah dengan cara pemberian kasih sayang ataupun pewarisan di antara suami dan isteri, ibu bapa kepada anak dan juga datuk nenek kepada cucu. Okey, seterusnya, syarat yang seterusnya, setiap perjanjian jual beli ataupun surat cara pindah milik bagi pelupusan harta kediaman itu mestilah disempurnakan pada atau selepas 1 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2021 dan mesti distemkan selewat-lewatnya 31 Januari 2022. Okey, katakanlah perjanjian jual beli ataupun surat cara pindah milik tersebut dia stampkan selepas 31 Januari 2022, maka dia tak layak nak dapatkan pengecualian cukai keuntungan harta tanah ni. Okey, syarat yang seterusnya, macam tadi saya dah kata, setiap orang dia layak dapat 3 unit rumah saja yang dikecualikan cukai keuntungan harta tanah ni. Okey, kalau dia dah pilih tiga rumah yang nak dikecualikan cukai tu, dia tak boleh nak tukar pilihan dia. Okey, contoh bagi nak senang faham, katakanlah seseorang ni dia ada 5 rumah yang dia nak jual. Okey, dulu dia orang yang senang lah, dia dapat dia boleh beli banyak rumah. Dan sekarang ni COVID-19, orang semua terjejas, bisnes dia pun dah down, and then dia nak jual rumah yang dia ada untuk meneruskan kelangsungan hidup dia. Dia dah pilih dah 3 unit rumah yang dia nak dapatkan pengecualian cukai tu. Tiba-tiba dia rasa rumah dia yang keempat ni lagi mahal daripada 3 buah rumah yang dia dah pilih untuk dikecualikan cukai tadi tu. Dia rasa macam lebih mahal, dia nak tukar dengan yang nombor 3 ni. Tapi dah tak boleh sebab dia dah pilih dah 3 unit yang nak dikecualikan cukai ni. Okay, so yang seterusnya, okay, sekiranya rumah yang kita nak jual atau kita nak lupuskan tu dia mempunyai sekatan, dia mestilah mendapatkan kelulusan daripada kerajaan persekutuan ataupun kerajaan negeri dalam tempoh selepas 1 Jun 2020. Barulah dia layak mendapatkan pengecualian cukai keuntungan harta tanah tu. Okey, yang terakhir sekali, dan yang last lah ni. Okey, walaupun seseorang individu tersebut dia dah memenuhi semua syarat ataupun kriteria untuk mendapatkan pengecualian cukai keuntungan harta tanah tu, tapi pihak LHDN ataupun lembaga hasil dalam negeri dia berhak untuk meminta apa-apa dokumen tambahan ataupun dokumen sokongan untuk dia dapatkan pengecualian cukai keuntungan cukai harta tanah tersebutlah. Okey, itu sahaja yang dapat saya kongsikan tentang pengecualian cukai keuntungan harta tanah. So kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan, kalau saya boleh jawab saya cuba jawab lah. Okey, daripada Encik Farid, kalau suami dan isteri dia dapat 2 kali lah kan, suami 1, isteri 1. Maksudnya dia nak buat pengecualian tu untuk 2 orang. Dia kalau katakan rumah tu dia beli bersama, memang dua-dualah dapat pengecualian. Okey, Puan Atika Roslan, kalau syarikat boleh apply ke pengecualian ni Puan? Syarikat
Tak boleh, dia hanya untuk orang individu sahaja. Syazal Jaafar, pengecualian ni sampai bila? Okey, macam saya dah cakap tadilah, dia pengecualian ni sampai 31 Disember 2021. Dan juga katakan kalau dia punya perjanjian jual beli dia tu ditandatangani 31 Disember 2021, dia mesti stampkan perjanjian jual beli dia tu sebelum 31 Januari 2022. Kalau dia stampkan selepas daripada 31 Januari 2022, dia tak layak dapat pengecualian cukai ni. Okey, Encik Tengku Faizal Naim. Okey, siapa yang akan buat permohonan ni? Peguam atau kita boleh buat sendiri? Okey, mana-mana individu dia boleh buat permohonan pengecualian cukai ni, tapi lebih mudah pihak peguam yang mohon pengecualian ni sebab pihak peguam dia ada semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memohon pengecualian cukai ni. Okey, ni soalan yang terakhir lah. Okey. Syahilmi untung jual rumah ni nanti kena isi cukai pendapatan ke? Okey, setakat ni saja soalan yang saya mampu jawab. Okay, jangan lupa like, follow dan subscribe Asia dan Nisam. Okay, terima kasih. Bye.